Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bila bercakap tentang sakinah, tak dapat tidak tuan-tuan, kita kena lihat sakinah ini bukan saja kepada wanita yang cantik. Saya ingat guru saya ketika belajar, Syekh Qurayyim Rajah, dia kata kamu nak kejar apa dalam hidup ini? Kamu nak kejar wanita cantik. Wanita cantik la yafna, tidak akan kekal, dia akan hilang. Cantik macam mana pun, kamu tengok Nia Lofa cantik macam mana? Cantik tak? Cantik kan? Dia cakap cantik, bini dia takut bini, tuan-tuan. Tuan-tuan, cantik macam mana pun akan hilang, kedut akan datang. Dulu saya ingat masa saya kahwin dengan orang rumah saya tengok gambar lama, ketegang kulit, tuan-tuan. Sekarang tengok kedut sini, dah mula sampai masa lah, tuan-tuan. Makna kita ni cantik, handsome, Allah akan tarik. Kaya juga Allah akan tarik. Anytime saya jumpa seorang hamba Allah, Allah tarik dia punya kekayaan, lah kali jadi muflis, tuan-tuan dan puan. Nak cerita sakinah ini, apakah yang dimaksudkan sakinah dalam kehidupan, dalam rumah tangga? Kata Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kamu takut pada Allah Ta'ala, beriman pada Allah, Allah akan buka pintu-pintu rezeki. Allah akan bagikan keberkatan dalam hidup kamu. Yang dimaksudkan dengan sakinah ialah keberkatan. Tuan-tuan, macam mana kita nak dapat keberkatan dalam hidup? Nak dapat keberkatan dalam rumah tangga, tak lain dan tak bukan, pertama sekali kata para ulama, pertama sekali jangan lupa, kita balik kepada ajaran Al-Quranul Karim. Kenapa kamu kahwin? Kadang-kadang kita tak nampak, tuan-tuan, tambah-tambah orang muda. Saya nak beritahu, hidup kita ni bergantung kepada keberkatan dan redha ibu bapa. Ada orang dia kata tak apalah, saya nak kahwin tanpa redha mak bapak. Tuan-tuan, berapa ramai yang saya jumpa dekat Kuala Lumpur tu, tiap-tiap hari saya jumpa orang datang nak minta cerai. Ramai mana datang nak minta cerai. Bila tanya kenapa nak bercerai, bukankah kamu bercinta lama? Saya bercinta 9 tahun tapi kahwin 8 bulan nak bercerai, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia kahwin tanpa redha ibu bapa. Makna pertama sekali tak lain dan tak bukan, balik kepada kedua ibu bapa. Itu sebabnya balik kepada ibu bapa, Allah akan bagi keberkatan, tuan-tuan dan puan. Percayalah cakap saya. Kadang-kadang kita duk kata tak apalah, aku lebih tahu, aku yang nak kahwin, aku yang nak bercinta. Tadi Ustaz Abdullah Khairi dah baca tadi ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nak tenang tu, nak dapat sakinah, aku bukan mak bapak aku. Tuan-tuan, selalu kita cakap gitu, kita orang muda ni, tuan-tuan. Tambah-tambah anak-anak kita ni depan-depan kita, tuan-tuan. Tapi sebenarnya kita tak tahu bahawa doa mak bapak sangat penting. Saya teringat masa zaman saya belajar, tuan-tuan, saya selalu fikir, saya muhasabah diri, tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk teringat kata, akulah hebat sekali. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Masa saya belajar dekat Syria, saya pergi umur lebih kurang dalam 14 tahun. Pergi Syria umur 14 tahun. Lebih kurang dulu suruh belajar sama macam adik-adik ni lah. Pakai serban, pakai jubah, sampaikan sepupu sepapat semua pun pelik, kata apa pakai jubah. Depa semua pakai baju Melayu, pakai sampin, semua tuan-tuan puan, sebab depa orang belajar dekat MRSM, dekat Alam Shah, orang-orang hebat. Sepupu sepapat, tak boleh nak kata depa bidang depa. Saya masuk ngapal Quran. Tuan-tuan pergi ke Syria, kita duduk asing, tuan-tuan. Belajar kat Syria, kita tak campur, betul Ustaz? Kita tak campur, laki-laki, perempuan-perempuan. Bangunan laki perempuan tak pernah jumpa pun. Saya tak pernah pergi kawasan Lil Banat untuk orang perempuan. Jadi tak erti sangatlah nak bercinta ni, tak berapa nak pandai. Orang perempuan Malaysia pun derang ada berapa orang dia. Semua tua-tua. Nah, tua-tua. Daripada Rusila, tua-tua. Kita budak-budak. Kita pun tak tahu. Lah kali tak erti nak bercinta, tuan-tuan. Lah kali bila balik kampung, balik ke Malaysia, cakap ke mak, nak mak tanya, hang nak kahwin dengan siapa? Kita pun cakap lah, kita nak kahwin dengan doktor. Oh, nafsu besar, tuan-tuan, nak kahwin dengan doktor. Bila kahwin dengan doktor, bini mak saya pun kata, hang nak kahwin dengan doktor, hang SPM pun tak ada. Yalah, kita pergi tu ngapal Quran, UPSR tak ada, masa tu bukan PMR, SRP tak ada, SPM tak ada. Lepas tu hang nak kahwin doktor, tengok orang lah sama. Hang tu siapa? Lebih kurang gitulah. Mak kita pun kata, tak apalah, nanti mama tengok kan. Mak tengok, tuan-tuan perempuan, Allah tu maha kaya. Bila nak tunang, dia tunangkan, tiba-tiba dia kenalkan dengan seorang hamba Allah, perempuan. Yang sekarang ni isteri saya lah, dah 15 tahun dah, sedar tak sedar 15 tahun dah kahwin. Tuan-tuan, bila kita, orang kata apa, dikenalkan oleh mak bapak, mak saya tanya mak saya, doktor ke ni? Tanya doktor ke? Mak saya kata apa?
Tak tahulah, dia belajar dekat MRSM, lepas tu dia masuk dekat matrikulasi sains, ambil biologi. Rasa-rasa doktor kot sebab dia sains dah tu. Mana kita tahu tuan-tuan? Oh, kalau doktor okeylah, dia pun bagi gambar. Dia kata hang dah tunang dah dengan orang ni, mama setuju, papa setuju, mak dia setuju, ayah dia setuju tuan-tuan. Kita pun kata tak apalah, okeylah, yang penting dia doktor. Kita tak tahu, ingatkan dia doktor sungguh. Belajar kat USM. Jadi kita pun istikharah apa semua, memang 3 hari tu nampak muka dia lah. Alhamdulillah, tu kata penting istikharah tu. Apa hang gelak ke aku? Mentang-mentang aku tak dapat mamak, hang sedih lah. Tak tahu kan? Tapi nak cerita, alhamdulillah lah. 3 hari dapat nampak bayang-bayang dia, nampaklah muka dia. Walaupun bukan syarat bila istikharah nak tahu itu Allah pilih, kita balik kepada mimpi. Tak. Kalau hati dah rasa nak, itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak apalah tuan-tuan, bila dapat kita pun tanya, oh rupanya bukan seorang doktor tetapi hanya seorang cikgu sains. Tak apalah. Saya kata Allahu Akbar, nak doktor tak dapat. Tapilah tak apalah, sekurang-kurangnya ada orang nak kat aku. Masa tu umur 18 tahun. Saya bertunang umur 18 tahun. Tuan-tuan, saya sedih kali kedua. Bila dah bertunang, mak mentua pula tanya. Bakal mak mentua masa tu tanya, nak jadi apa lepas ni? Tengok. Nak jadi apa lepas ni? Kita tuan-tuan sedar diri. SPM tak ada, PMR tak ada, tak belajar sekolah biasa. Tiba-tiba mak mentua tanya, nak jadi apa lepas ni? Saya pula tak tahulah, saya ni jenis yakin, cakap yakinnya. Saya insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan jadi hakim. Amboi hakim. Aku pun confused, jadi hakim apa? SPM pun tak ada. Belajar kat Syria tak iktiraf masa tu, betul tak? Tak iktiraf. Lepas tu baru iktiraf. Nak jadikan cerita Allah tu maha kaya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ni adik-adik yang belajar tahfiz ni, yang duduk kat sekolah Pak Si ni, jangan Pak Si pula hang. Kidam. Sebab saya suruh Pak Si tempat dia. Berjuta dapat tuan-tuan. Kidam. Duduk kat Kidam tuan-tuan. Jangan sedih. Jangan duk risau. Boleh jadi apa? Hang jangan risau dek. Rezeki milik Allah. Hang tahu tak? Aku je kau budak ni. Bagus budak ni. Macam ni saya dulu baik betul. Tengok baik. Tulislah. Jangan takut. Ni budak-budak ni, jangan risau. Mak bapak jangan risau nak jadi apa. Saya dulu yakin cakap nak jadi hakim. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya duk mikir balik, bilalah aku boleh jadi hakim. Lepas tu cakap kalau tak boleh jadi hakim, jadi pensyarah. Cakap pula pada mak mentua, kena yakin. Mak mentua tanya. Tuan-tuan perempuan, balik-balik sedih, terfikir pula, kata kalau aku tak boleh jadi hakim atau pensyarah, apa nak jadi? Lepas belajar, duduk dekat tepi pintu. Saya pula dengan Syekh Quraim Rajih ni sangat rapat tuan-tuan. Sangat rapat sebab dia mengajar saya 4 tahun fiqh 4 mazhab. Termasuk mazhab Syiah. Bila tahun akhir dia tambah 7 mazhab. Termasuk mazhab Syiah. Dia sangat kuat ingatan dia tuan-tuan. Suatu hari, sebab saya ni banyak bertanya, dia selalu tanya, kata kalau dia tanya hukum, dia cakap tentang hukum, saya akan tanya. Saya tak malu je yang dia tanya. Saya pernah tanya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang al-istimna'. Masa tu umur saya 17 tahun. Istimna' ni, masa dia mengajar, al-istimna' haramun fil Islam. Dia jawab, ni waktu maghrib, lepas maghrib isyak, mengajar kitab Umdatus Salik, Anwarul Masalik fi Syarh Umdatus Salik. Ngaji kitab mazhab Syafi'i. Bayangkan tengah dia mengajar, dia kata apa itu istimna' itu haram. Saya pun confused. Dalam ramai-ramai semua orang faham. Kita tak faham, kita orang Melayu. Orang Melayu ada 4 orang, 5 orang. Yang lain semua orang Arab. Saya pun angkat tangan. Dia kata, Syekh, ma makna al-istimna'? Apa maksud istimna'? Dia pun jawab, al-istimna' huwa zawaju bil yad. Istimna' itu adalah kahwin dengan tangan. Saya kata, macam mana? Kaifa yakunu zawaju bil yad? Macam mana kahwin dengan tangan? Kahwin ni mesti dengan lelaki dan perempuan. Pening ustaz tu. Ustaz kata, ini masalah nak jawab, dia kata. Lepas tu ada budak petani tepi, dia kata apa? Ya, Harun nama dia. Mu jangan tanya banyak-banyak. Aku ajar mu sebentar lagi, dia kata. Istimna' tu onani. Kita tanya, apa itu onani? Dia kata, tak apa, aku ajar mu sebentar lagi, dia kata. Memang betul, saya tak tahu. Tapi nak cerita, umur 17 masa tu. Rupanya hukum tu sampai hari ni saya duk guna, orang duk tanya dalam Tanyalah Ustaz TV9. Orang tanya saya dalam live dekat TV Al-Hijrah. Nak cerita benda tu hari ni orang buat perkara tu. Tuan-tuan, saya tanya, saya tak malu. Syekh Quraim hari tu dia tengok saya tak boleh, saya tak tanya. Apa sahaja saya tak tanya. Dia pun pelik. Awak Izhar tak tanya hari ni. Dia pun sampai kat pintu, dia kata, "Lesh anta sakit liyum? Lesh zalani?" Dia kata style dia lembut gitu. "Kenapa hang nampak diam hari ni tak bercakap apa?"
Dia kata, wallahi, saya pun cakap lah, wallahi ufakir an hayati. Aku berfikir tentang masa depan aku, dia kata. Saya tak ada SPM, wallahi idza raja'tu ila Malaysia, idza arji' ila Malaysia la adri maza a'mal. Kalau aku balik ke Malaysia aku tak tahu nak kerja apa. Dia ketuk kepala, tang atas kepala. Tuan-tuan, sakit tuan-tuan. Tang atas, Allahu akbar, sakitnya dah aku sedih. Dia katuk pula atas kepala aku. Kita pun cakap, dia kata, ya Syekh, ala tattaqillah, ya bunai la tattaqillah. Anak, engkau tak takut Tuhan ke? Rezeki milik Allah, bukan sijil. Kau belajarlah dulu, nanti Allah akan buka pintu rezeki. Tuan-tuan, dengan izin Allah, Allah buka pintu rezeki. Hari ini tuan-tuan, saya jadi pensyarah seperti mana yang saya nak sebut. Saya tak menganggur macam orang lain. Saya dapat jadi pensyarah tanpa SPM. Pendaftar cakap, Syekh, hantar pergi ambil SPM. Kami terima dalam bentuk kontrak. Tak ada SPM. Tapi sebab dia tengok saya punya sijil dekat universiti, tinggi, mumtaz, jaid jidan, dia ambil dengan izin Allah Ta'ala. Berkat doa Tok Guru. Dulu saya pernah kata pada mak mentua saya nak menjadi hakim. Baru-baru ni saya ceramah untuk hakim seluruh Nusantara. Hakim-hakim syar'i seluruh Malaysia, hakim-hakim syar'i seluruh Thailand dan Indonesia. Termasuk Brunei Darussalam. Habis semua duduk depan. Kita mengajar, kita bagi masalah-masalah fiqh yang mereka tertanya-tanya bagaimana nak tentukan hukum. Allahu Rabbi tuan-tuan. Itulah keberkatan. Daripada mana tuan-tuan? Berkat doa guru, berkat doa mak bapak. Bila saya balik-balik, baru fikir, ya Allah, padalah mak kita doa, kita duk kata Allahu Akbar. Tak, kita ni nak kahwin dengan siapa? Doktor. Kalau kahwin dengan doktor, nescaya hari ni anak tak tahu kat mana tuan-tuan. Dia sibuk, saya sibuk. Doktor pula 48 jam kerja tuan-tuan. Allah bagi seorang cikgu, tengok pukul 2, pukul 3 dah balik ke rumah. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, itulah balik kepada doa mak bapak. Nak dapat keberkatan. Ada masalah apa pun, balik pada mak bapak. Saya nak datang tadi, saya telefon mak saya. Mak, doa kan nak pergi ke Penang. Malam ni forum dengan Ustaz Abdullah Khairi. Baguslah, jekahlah dia pula, dia kata. Mak saya tengok, dia suka kan? Cuma dia kena jauh-jauh dari TV. Dia kata kalau tengok dekat hang jekah boleh meninggal mak aku, hang tahu tak? Tapi nak cerita, ni kawan baik tuan-tuan. Kami berdua ni rapat sangat tuan-tuan. Saya 25 hari bulan dia nak buat dekat kafe Abdullah Khairi dekat Shah Alam. Nak main kokak tuan-tuan. Nak main kokak. Dia panggil semua ustaz-ustaz saya, dia WhatsApp khusus, dia suruh datang. Saya blok, saya bagi tahu KPA saya, kata jangan terima mana-mana pihak. Tuan-tuan, hari yang sama, tarikh yang sama, program Rosmah Mansur. Sekali lagi saya ulang. Program Datin Seri Rosmah Mansur dan isteri-isteri kabinet. Buat di salah satu tempat dengan pelajar-pelajar. 25 hari bulan. Waktu hari dia tuan-tuan. Saya di Penang, lepas tu pada masa sama saya dengan Ustaz Abdullah Khairi. Nak cerita bagi. PA saya kata, Ustaz, macam mana nak terima ke tak ni? Ustaz Abdullah ke yang tu? Saya kata, Ustaz Abdullah. Dia WhatsApp malam, dia tak puas hati. Ustaz, ini isteri Perdana Menteri. Tak apa, Ustaz Abdullah Khairi. Hang tahu, aku nak pergi tempat hang tahu. Hang tak belanja aku makan stik, hang jaga. Sebab dia ada stik sedap tuan-tuan, makan sedap semua. Tempat dia dekat Shah Alam. Tapi Shah Alam jauh sikit lah. Saya pergi free, tapi tuan-tuan pergi bayar lah. Tuan-tuan puan, tapi nak cerita bagi, keberkatan perlu dicari dengan adanya ibu bapa. Minta doa mak bapak, sebab doa mak bapak itu sangat berkat. Itu sakinah yang pertama.